Betulkah Anwar Ibrahim ini gagal? Ekonomi jatuh, rakyat merana, dan pembangkang turun ke jalanan menuntut dia untuk letak jawatan. Tetapi, bagaimana pula kalau semua itu cuma persepsi tanpa fakta? Hari ini, dalam video kali ini, mari kita bongkarkan satu demi satu. Dengan data rasmi, angka ekonomi dan juga pencapaian yang ramai tidak tahu, serta persoalan-persoalan kontroversi. Siapa sebenarnya yang takut Anwar terus kekal sebagai Perdana Menteri? Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Ketika kritikan semakin lantang dilemparkan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, muncul satu suara yang mempertahankan beliau dengan penuh dengan fakta dan hujah, bukan semata-mata retorik kosong. Muhammad Abdul Hamid dalam tulisannya pada 28 Julai 2025 menangkis dakwaan Dr. Afif Bahardin yang dikatakan lebih menjual persepsi muram daripada fakta sebenar dalam kritikannya sebelum ini. Mari kita tengok apa yang dikatakan sebagai rekod kegagalan oleh pembangkang ini. Sebenarnya data rasmi dari Jabatan Perangkaan Malaysia dan Bank Negara Malaysia menunjukkan pertumbuhan KDNK negara mencatat 3,6% pada 2023 dan meningkat kepada 5,1% pada 2024. Ini bukanlah angka yang kosong, tetapi bukti pemulihan ekonomi yang kukuh selepas negara di badai pandemik COVID-19 dan ketegangan geopolitik global. Kadar inflasi pada Jun 2025 hanyalah 1,1%, turun daripada 1,8% pada tahun sebelumnya. Malah kadar pengangguran turut susut kepada 3,0% pada Mei 2025 berbanding dengan 3,3% tahun sebelumnya. Ini menunjukkan dasar-dasar madani Anwar bukan sekadar kertas yang cantik. Ia juga memberi kesan yang nyata kepada rakyat. Dan ini bukan hanya di dalam negara. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MIDA mencatatkan pelaburan langsung asing FDI tertinggi di dalam sejarah, yaitu 378,5 bilion ringgit, meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya. Lebih daripada 207,000 pekerjaan baru dijana hasil usaha diplomasi pelaburan dan lawatan rasmi Anwar ke luar negara. Apalagi yang dibuat oleh Anwar? Beliau juga memperkenalkan kerangka ekonomi madani sejak Ogos 2023, memberikan fokus kepada pendapatan boleh guna rakyat, penstrukturan subsidi secara bersasar, dan penciptaan pekerjaan berkualiti tinggi. Semua ini bukanlah retorik yang kosong. Tengok sahaja belanjawan madani 2024, peruntukan tertinggi dalam sejarah yaitu 393,8 bilion ringgit. Dalam bab ketirisan, kerajaan berjaya menjimatkan 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan subsidi diesel bersasar sejak Jun 2024. Dan tentang nilai mata wang ringgit yang kononnya jatuh, fakta dari Sea Asia Stats menunjukkan ringgit antara 20 mata wang paling berpengaruh dunia. Malah ringgit pernah mencecah paras 4,1990 berbanding dolar Amerika Syarikat pada 5 Mei 2025. Ini adalah satu peningkatan sebanyak 6,2% sejak awal tahun. Indeks daya saing dunia, Malaysia naik dari tangga ke-34 ke tangga 23. Indeks inovasi global dan indeks kebebasan media juga mencatatkan peningkatan. Tetapi peliknya pencapaian ini langsung tidak dijadikan bahan bicara pembangkang. Mungkin sebab tidak sesuai dengan naratif kegagalan yang mereka cuba jual kepada rakyat. Mari kita lihat pula inisiatif rakyat yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, harga minyak RON 95 dijangka turun kepada RM1,99 menjelang akhir bulan September ini.
Seterusnya, gaji penjawat awam pula dinaikkan antara 7% hingga 15%. Gaji minimum naik ke Rp1.700. Peruntukan Jalan Rahmah meningkat 2 kali ganda, yaitu dari Rp300 juta kepada Rp600 juta. SARA one off Rp100 kepada semua warga negara 18 tahun ke atas. Jumlah penerima naik mendadak kepada 5,4 juta orang. Dan tiada kenaikan tol bagi 10 lebuh raya walaupun kerajaan menanggung kos Rp500 juta. Seterusnya, bil elektrik diturunkan sehingga 14%. Bukankah ini bukti jelas bahwa kerajaan hari ini cuba sedaya upaya mengurangkan beban rakyat? Dalam isu tadbir urus, kerajaan Anwar juga tidak main-main. Jawatan Kuasa Reformasi Institusi ataupun IRC ditubuhkan secara bebas. RUU perolehan kerajaan 2024 dibentang untuk ketelusan projek. Pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa rakyat dijangka dibentangkan tahun ini. Belum lagi masuk akta pendanaan politik, sesuatu yang tidak berani disentuh pun oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Dari sudut antarabangsa, Anwar mendapat pengiktirafan dunia dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Forum Qatar, hinggalah ke sidang BRICS di Brazil. Suara Malaysia didengar kembali. Anwar lantang dalam isu Palestin, tegas dalam hal keadilan ekonomi global, dan konsisten dalam kerjasama Selatan-Selatan. Inilah pemimpin yang dunia lihat sebagai kredibel. Tetapi kenapa pula ada di dalam negara yang sibuk mahu menjatuhkan dia? Persoalannya sekarang, kalau semua ini benar, kenapa masih lagi ramai di jalanan yang menuntut Anwar letak jawatan? Adakah mereka benar-benar mewakili suara rakyat ataupun hanya satu kelompok kecil yang kecewa kerana tidak lagi berkuasa? Dan persoalan yang lebih besar, adakah pembangkang bimbang jika Anwar kekal hingga PRU akan datang kerana terlalu banyak kerosakan lama akan dibongkar dan rakyat akan melihat siapa sebenarnya yang gagal mentadbir? Adakah kita terlalu cepat menghukum ataupun sebenarnya tidak mahu terima perubahan yang tidak memihak kepada kepentingan peribadi sesetengah pihak? Patutkah kita menilai pemimpin berdasarkan fakta dan hasil kerja ataupun hanya terperangkap dalam nostalgia politik lama yang tidak membawa negara ke mana-mana? Banyak lagi yang kita boleh bincangkan di sini, kawan-kawan semua. Tetapi akhirnya keputusan di tangan siapa? Di tangan kita sebagai rakyat sendiri. Jadi apakah pendapat Anda? Adakah Anwar patut dikekalkan untuk penggal penuh? Ataupun adakah pembangkang sebenarnya takut pada perubahan sebenar? Coba komen di bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng untuk video-video penuh analisis politik Malaysia dari channel ini, Current Sphere MY. Sahabat-sahabat semua, Malaysia sedang berubah, tetapi siapa yang betul-betul bersedia hadapi perubahan ini? Jawabannya, Anda yang tentukan. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi semua. Sekian sahaja, jumpa lagi dalam ulasan yang akan datang. Terima kasih semua.